Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Majlis Hak Asasi Manusia PBB meluluskan resolusi yang menekankan keperluan komuniti antarabangsa mendapatkan gambaran keseluruhan yang lebih baik mengenai situasi sebenar di Myanmar. Resolusi yang diluluskan sebulat suara oleh 47 anggota majlis itu menuntut supaya pakar hak asasi manusia di Myanmar, Thomas Andrews, dibenarkan memasuki negara itu. Selain menggesa agar pejabat hak asasi manusia PBB ditubuhkan di Myanmar supaya dapat memantau situasi dengan fokus memastikan mereka yang mencabuli hak asasi manusia dihadapkan ke muka pengadilan. Sementara itu, seorang pemimpin penunjuk perasaan Myanmar berjanji akan mendapatkan keadilan untuk etnik Rohingya. Dr. Saksa yang mewakili kumpulan penggubal undang-undang kerajaan awam berkata mereka juga menderita akibat kekejaman yang dilakukan tentera junta. Menurut beliau, pihaknya tidak akan terhenti sehingga ketua-ketua junta dihadapkan ke muka pengadilan. Para pemimpin Eropah tidak menjangkakan vaksin COVID-19 dapat dihasilkan dengan cepat. Ini menjadi punca program vaksinasi di Kesatuan Eropah EU ketinggalan berbanding beberapa negara lain seperti Britain dan Amerika Syarikat. Perkara itu diakui Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu wawancara dengan stesen televisyen ERT. EU kini berdepan masalah kelewatan mendapatkan bekalan vaksin. Sementara itu, syarikat farmasetikal AstraZeneca telah mengemukakan permohonan kepada Agensi Ubat-ubatan Eropah EMA untuk mendapatkan kelulusan bagi pusat simpanan vaksin di Belanda. Pesuruhjaya Kesihatan dan Makanan Eropah Stella Kyriakides berkata EMA sedang melakukan penilaian cepat untuk memperbaharui kebenaran bagi memasarkan vaksin itu. Jika semua proses berjalan lancar, pengantaran pertama vaksin AstraZeneca ke EU boleh dibuat menjelang akhir bulan ini. Dalam perkembangan berkaitan, AstraZeneca mengesahkan 16 juta daripada kira-kira 29 juta dos COVID-19 yang ditemukan dalam pemeriksaan di sebuah pusat simpanan di Itali adalah untuk keperluan EU. Syarikat berkenaan turut menjelaskan 13 juta lagi dos yang menunggu pelepasan kawalan kualiti pula ialah untuk sumbangan kepada negara-negara miskin menerusi program COVAX. Pusat Latihan Ancaman Nuklear Biologi dan Kimia Tentera Switzerland ditutup susulan penularan COVID-19. Kementerian Pertahanan dalam satu kenyataan memaklumkan 59 anggota tentera dari Pusat Latihan NBC 77 di Swiss disahkan positif varian baharu dari Britain, manakala 87 yang lain dikuarantin. Punca penularan virus itu sedang disiasat. Virginia menjadi negeri selatan Amerika Syarikat yang pertama memansuhkan hukuman mati, sekaligus negeri ke-23 daripada 50 buah negeri yang melarang pelaksanaan hukuman berkenaan. Gubernur Ralph Northam telah menandatangani rang undang-undang pemansuhan. Sejak ditubuhkan sebagai jajahan pada awal tahun 1600, Virginia telah melaksanakan hampir 1,400 hukuman mati. Facebook menggagalkan cubaan penggodam di China untuk mengintip penyokong etnik minoriti Uyghur yang tinggal di luar negara itu. Perkara itu disahkan pengarah penyiasatan pengintipan siber Facebook Mike Vilyansky dan Ketua Dasar Keselamatan Facebook Nathaniel Glacier. Penggodam cuba memerangkap mereka agar mengklik laman web dengan kod palsu. Sasaran utama ialah etnik Uyghur yang kini menetap di Australia, Kanada, Kazakhstan, Syria, Turki, Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Tindakan Korea Utara melancarkan 2 peluru berpandu ke Laut Jepun awal hari ini menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan di rantau itu. Ini ditegaskan Perdana Menteri Jepun Yoshihide Suga. Peluru berpandu itu bagaimanapun jatuh di luar perairan zon ekonomi eksklusif Jepun. 5 pelajar Perancis dihadapkan ke mahkamah di Paris kerana membangkitkan sentimen perkauman dan menyebar kebencian selepas memuat naik tweet anti-Asia. Mereka mempersalahkan rakyat China sebagai penyebab perintah berkurung dilaksanakan bagi membendung penularan COVID-19. Pelajar berusia antara 19 hingga 25 tahun itu didakwa memuat naik tweet berkenaan selepas Presiden Emmanuel Macron mengumumkan pelanjutan peraturan kekal berada di rumah pada 29 Oktober tahun lepas. Keputusan mahkamah dijangka pada 26 Mei depan.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.